Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Hari ini kita pergi kepada matematik tahun 5 tajuk ruang selesai masalah. Okey, tajuk ruang 6.5 penyelesaian masalah, standard pembelajaran 6.5.1 menyelesaikan masalah melibatkan ruang. Kita lihat soalan yang pertama, di mana Zari mereka bentuk pelang kolam ikan hiasan dengan menggabungkan dua bentuk. Okey, dua bentuk itu bentuk segi empat tepat dan juga oktagon. Okey, dia akan membuat pagar di sekelilingnya. Berapakah panjang pagar itu? Okey, yang pertama sekali kita hendaklah memahami soalan. Apa kehendak soalan itu? Okey, kita lihat. Okey, gabungan dia memberitahu gabungan segi empat tepat dan oktagon sekata. Kedua, ukuran kolam seperti dalam petak. Dia nak ukuran seperti dalam petak. Yang ketiga, cari panjang pagar di sekeliling. Dia nak cari panjang pagar di sekeliling. Okey, lepas tu kita lihat cara dia. Okey, kita lihat gambar rajah ini, panjang sisi luar kolam. Okey, ukuran dan setiap ukurannya. Okey, setiap ukurannya. Okey, caranya. Okey, yang pertama, kita tandakan panjang sisi luar. Tandakan panjang sisi luar. Yang mana tanda sisi luarnya adalah 10 meter, 20 meter dan setiap sisi oktagon. Setiap sisi oktagon adalah 8 meter. Kita lihat kepada yang ni. Ini adalah sisi oktagon, itu 8 meter. Maka di sini adalah 8 meter. Maka di sini pun adalah 8 meter. Okey, semua sisinya adalah 8 meter. Okey, seterusnya kita lihat jumlahkan panjang semua sisi luar kolam untuk mencari panjang pagar. Jadi, semua sisi luar kat kolam ni kita jumlahkan. Okey, jumlahkan. Okey, cara penyelesaiannya ialah, okey, kita hendaklah mencari panjang pagar sama dengan panjang sisi luar kolam segi empat tepat tambah panjang sisi luar. Okey, cikgu tekankan dekat sini sisi luar kolam oktagon sekata. Ingat sisi luar, perkataan sisi luar ini. Ini perkataan sisi luar. Jadi dia hanya mencari di luar. Bermakna di sini pun 20. Okey. Dan di sini kita lihat, di sini 10 dengan 10 ni kita ingat. Okey, yang ni 10 tolak 8, maka di sini adalah 1 meter. Di sini pun 1 meter. Okey, cikgu tekankan terus. Okey, seterusnya kita mencarilah. Okey, sepanjang sisi luar kolam, segi empat tepat dan juga oktagon sekata. Okey, kita akan dapat 1 meter untuk segi empat tepat, 1 meter, tambah 20 meter, tambah 10 meter, tambah 20 meter, tambah 1 meter. Okey, lepas tu untuk oktagon sekata, kita tahu oktagon ada 8. Jadi tolak yang di antara penyambungan di antara oktagon dengan segi empat kita tolak terus. Kita ada 7 lah. 7 darab dengan 8 meter. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 52 meter tambah 56 meter. Okey, terusnya kita tambah seperti biasalah. Okey, kita akan dapat 108 meter. Dengan itu, keluasan panjang pagar ialah 108 meter. Jadi, Zahrid hendaklah membuat panjang pagar sepanjang 108 meter. Okey, jelas? Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Jafri melakar potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu. Lakaran potongan itu berbentuk kubot. Kira isi padu bongkah kayu yang selepas dipotong. Cikgu tekankan perkataan selepas dipotong. Okey, yang pertama kita hendaklah memahami soalan itu. Memahami soalan. Apa kehendak soalan? Okey, di sini kita kena pasti ukuran, panjang, lebar dan tinggi. Okey, kerana ini adalah bongkah kayu. Bila bongkah kayu, mesti kita tahu ini merupakan sebuah isi padu. Jadi ingat ukuran panjang, lebar dan tinggi. Kedua, kenal pasti bentuk asal serta bentuk yang dipotong.
kita kena pasti bentuk yang asal dia sebelum dipotong. Okey, dan juga bentuk yang akan dipotong. Okey. Seterusnya, cari isi padu bongkah selepas dipotong. Okey, cari isi padu selepas dipotong. Cikgu tekankan perkataan selepas. Okey, itu soalannya. Okey, cara kita nak fikir. Okey, kita yang pertama cari isi padu bongkah asal. Okey, cari isi padu bongkah asal, itu bongkah yang besar. Okey, seterusnya cari isi padu yang dipotong. Kita katakan sebagai bongkah yang kecil. Okey, seterusnya cari isi padu yang tinggal. Okey. Okey, isi padu bongkah kayu selepas dipotong sama dengan isi padu bongkah asal yang besar tolak dengan isi padu kubot yang akan dipotong. Bentuknya akan jadi kubot. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, cara yang pertama. Okey, isi padu bongkah asal 23 cm darat 16 cm darat 18 cm. Yang asal kita lihat yang mana ukurannya adalah di sini. Ini 18, ini 23 dan ini adalah 16. Kita darabkan. Okey, bila kita darabkan, kita akan dapat kita darabkan juga yang isi padu kubot yang akan dipotong. Okey. Okey, isi padu kubot yang akan dipotong iaitu 14, yang mana kita ambil 14 yang ini, 14 dan 16. Macam mana kita nak ambil 16? 16 di sini adalah sama di sini adalah 16. Okey, seterusnya kita darab seperti biasa. Okey, kita darab 23 darab 16, kita akan dapat 138 itu 23 darab 16 138, dan seterusnya kita akan darab 23 darab dengan 1 230, maka kita tambahkan, kita akan dapat jawapannya 368 cm persegi. Kenapa persegi? Sebab cm darab cm kita dapat cm persegi. Okey, barulah kita darabkan dengan 18 cm pula. Okey, lepas tu kita darabkan 14 cm darab dengan 16. Cikgu selesai satu persatu. Okey. Nah, 14 darab 6 kita akan dapat 84. 14 darab 1 kita dapat 140. Sebab 1 itu ada 10. Maka kita akan tambahkan. Kita akan dapat jawapannya adalah 224 cm persegi. Persegi cm darab cm. Maka kita akan darab pula nanti dengan 14. Okey, seterusnya kita darabkan 368 tadi, iaitu yang bongkah asal, darab dengan 18 cm. Okey, 368 cm persegi darab dengan 18 cm. Okey, kita akan dapat jawapannya adalah 6. Kita tambah seperti biasa. Kita akan dapat jawapannya adalah 66,624 cm padu. Okey, kita akan dapat padulah sebab dah cm persegi darab dengan cm, kita dapat cm padu. Seterusnya kita darab 224 cm persegi, kita darabkan, kita akan dapat jawapannya adalah kita akan dapat jawapannya adalah 3136 cm padu. Dan kita tolak seperti biasa, kita akan dapat 3488 cm padu. Jadi ini adalah bongkah kayu yang selepas dipotong. Okey, maka luas bongkah kayu selepas dipotong ialah 3488 cm padu. Okey, ingat padu, cm padu untuk isi padu. Okey, kalau awak salah dekat cm ni, maka salahlah jawapan kamu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan bata seperti dalam gambar rajah. Okey, tengok gambar rajah sebelahnya. Okey, nak bina siar kaki. Ayah memperuntukkan RM4,000 kos membina 1 meter siar kaki ialah RM100. Adakah wang itu mencukupi? Okey, jadi di sini dikata ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan batu bata. Okey, dengan itu ayah ada duit sebanyak RM4,000 dan setiap
kos bagi 1 meter persegi kaki ni adalah harganya RM100. Adakah wang ayah itu mencukupi? Okey, jadi kita fahami soalan. Okey, kena pasti ukuran panjang dan lebar siap kaki A dan B. Kira luas siap kaki A dan B. Itu kita kena buat yang pertama. Yang kedua, kita cari jumlah luas kawasan siap kaki A dan B. Cari luas. Cari luas kawasan siap kaki A dan B. Seterusnya, kita kira jumlah kos kawasan siap kaki A dan B. Okey, maka kita akan buat kesimpulan sama ada peruntukan 4,000 itu cukup atau tidak. Okey, yang pertama kita cari luas siap kaki A. Kita cari luas siap kaki A. Okey, macam mana kita cari? 6 meter darab 4 meter. Yang A ni kita tandakan sendiri. Okey, yang 6 meter darab 4 meter. Kita ambil di sini. Okey, kita tahu 6 meter darab dengan 4 meter. Ni luas siap kaki A. Ni kita tandakan sebagai A. Okey, yang ini kita buat sebagai B. Okey, kita tanda sendirilah. Okey, seterusnya kita akan darab 6 darab dengan 4. 6 darab 4, 24 meter persegi. Okey, seterusnya kita cari yang B pula. Okey, luas siap kaki B. Iaitu kita tahu 4 darab dengan 2. 4 darab dengan 2 meter. Maka kita akan dapat 8 meter persegi. Okey, lepas itu kita cari. Okey, kita cari luas kesemuanya. Jumlah luas kawasan siap kaki A dan B dengan menambah luas kawasan A tambah luas kawasan B. Maka kita tambahkan 24 meter tambah dengan 8 meter persegi. Kita akan dapat 32 meter persegi. Okey, seterusnya kita hendaklah mencari jumlah kos kawasan siap kaki itu. Kita tahu 1 meter persegi ialah RM100. Okey. Jadi kita cari kos dia. Jadi cari kosnya adalah jumlah luas kawasan siap kaki A dan B darab dengan kos 1 meter persegi siap kaki. Okey, caranya kita akan dapat 32 meter persegi bahagi dengan 1 meter persegi darab dengan 100 meter persegi. Ingat, meter persegi bahagi meter persegi, maka kita hapuskan tiada dah meter persegi. Tinggal harga saja nanti. Okey. Okey, 32 darab dengan 100, 3,200. Okey, maka kita lihat kos yang dibina adalah sebanyak 3,200. Jadi kita tengok ayah ada 4,000 tadi kan, cukup tak duit dia? Okey, cukup tak? Jadi caranya kita tanya. Okey, kesimpulan dia. Ya atau tidak? Wang peruntukan RM4,000 mencukupi atau tidak? Jadi di sini kita hendaklah memilih antara ya atau tidak, memilih ya atau tidak, atau dan juga mencukupi atau tidak mencukupi. Jadi di sini kita tengok kosnya 3,200 saja kan. Jadi duit ayah ada 4,000. Jadi cukup atau tidak? Ya, cukup. Maka ya jawapannya. Wang peruntukan RM4,000 mencukupi. Okey, itu jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya kita lihat latihan muka surat 231. Cikgu harap kamu cuba membuat latihan tersebut. Jika tak faham, boleh tanya cikgu. Okey. Okey, sekian untuk pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.